Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Kita sambung kitab fiqh Sahih Fiqh Sunnah karangan Abu Malik Kamal bin As-Saji As-Salim ni. Sahih Fiqh Sunnah. Okay, bab ilmu waris ini ilmu faraid. Bab ilmu waris ini ilmu faraid. Okay, definisi ilmu faraid. Ilmu faraid adalah ilmu tentang pokok-pokok fiqh dan penghitungan yang berkaitan dengan harta warisan dan yang berhak menerimanya agar setiap orang yang memiliki hak menerima haknya dari harta peninggalan. terima harta saka daripada harta warisan gitu dah takrif dia dah. Ilmu tentang cara nak kira dak, cara nak kira. Okay. Ilmu matematik nak. Jadi ini antara ilmu matematik lah, pecah-pecah banyak guna dalam pembahagian harta warisan saka dah. Nabi SAW menyebutkan mawaris, harta warisan dengan sebutan faraid. Jadi harta warisan ni istilah yang Nabi sebutnya lah faraid lah. Berdasarkan sabda Nabi SAW, Al-hiku al-faraidah bi ahliha fama baqiya fali awla rajulin zakarin. Berikanlah harta warisan yakni faraid, al-hiku al-faraidah. Berikanlah harta warisan faraid kepada orang-orang yang berhak menerimanya menurut ketentuan, menurut cara je betul lah dah. Jika masih ada sisa, diberikanlah kepada keluarga lelaki yang terdekat, yang nasabnya dengan mayat. Lebih-lebih itu baru bagi kepada lelaki yang terdekat lah. 1109, iaitu definisi ini direksinya berasal dari rangkuman sejumlah pendefinisi yang para ulama. Boleh rujuk ada ini hadis sahih, hadis riwayat Bukhari dah, Muslim dari Ibn Abbas. Definisi tak di atas lagi dah. Jadi sekarang ni hadis tu hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi Nabi guna istilah al-hiku al-faraidah, dah Nabi guna untuk istilah harta warisan, harta saka dah. Okey, kata faraid ni ialah bentuk jamak dari kata faridah. Berasal dari fardun, iaitu berarti ketentuan. Fardun ni ketentuan. Lepas tu jadi faridah, lepas tu jadi jamaknya faraid ni. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, fanisfu ma faradtum, maka bayarlah seperdua dari yang telah kamu tentukan. Fanisfu ma faradtum, yang telah kamu tentukanlah faradtum ni. Surah Al-Baqarah surah kedua ayat 237. Jadi faraid ialah bahagian-bahagian yang telah ditentukan untuk para ahli waris. Harta yang diwariskan itu biasa disebut dengan al-irs, al-miras dan al-tarikah. Ini istilah-istilah harta yang diwariskan. Harta yang tinggalkan itu dipanggil al-irs, al-miras dan al-tarikah. Keutamaan dan kepentingan ilmu faraid ini. Ilmu pembahagian harta warisan ialah ilmu yang paling tinggi nilainya dan paling besar dampaknya. Penting dah. Ini ilmu matematik ni. Penting lah ilmu matematik. Sudah cukup menunjukkan keutamaannya bahawasanya Allah Ta'ala telah merincikan dan menjelaskan ukurannya. Benda ni dia terperinci dalam Quran apa sebut. Bermakna benda tu sangat penting lah. Allah Ta'ala telah menetapkan bahagian-bahagiannya dan dia sendiri yang telah bahagikan harta warisan itu dah. Sebagai penegasan akan betapa pentingnya setiap ahli waris menerima bahagiannya yang telah ditentukan sesuai dengan kebijaksanaan Allah SWT juga dah. Jadi bukan kebijaksanaan kita, bukan kebijaksanaan Nabi pun. Kebijaksanaan Allah SWT. Tentu ada hikmah yang besar tentang ilmu faraid ini dah. Hanya Allah semata-mata yang tahu apakah yang bermanfaat dan apakah yang merugikan para hamba-Nya. Allah Ta'ala yang maha tahu tentang siapakah yang berhak memperolehi harta peninggalan dan yang tidak berhak. Ini benda kita kata faraid lah tak? Dia tikak lah. Bahkan sebenarnya orang ni tak? Kalau dia tidak ada agama, ada orang etis tak? Yang pertikai ke macam-macam lah. Agama Islam ni gini tak? Tutup arak ni gapa lah. Tapi kita kata bak ni kau kahwin je dia. Dia kata tak tentu, agama tak tentu tak? Kalau agama tak tentu, nikah kahwin ni berat karut rasa perlu nikah tak? Adik-beradik. Setara mana? Banyak karut je jadi bank tak perlu dah. Agama-agama ni walaupun agama karut sebenarnya
masih ada lagi peninggalan daripada agamanya betul, agama Hanif dan agama Ibrahim. Bahkan agama Hindu, agama Buddha, kalau hak katakan nikah kahwin itu sebenarnya pun masih berpunca daripada ajaran Nabi-Nabi dulu yang betul dah. Nak semangat nak kahwin pun tak reti dah. Bahkan sebenarnya hari-hari ni, hari Ahad, Isnin, Selasa, Rabu, Khamis, Jumaat, Sabtu ni, seluruh dunia ni pakai 7 hari. Kenapa dah? Kenapa tu benda tu turun temurun ni? Mesti berakar umbi dengan dari agama juga, dari agama. Ni. Dia berakar umbi dari agama sampai ke manusia boleh sama dah. Pemikiran dia 7 hari dah. Benda tu hakikatnya sama dah. Cumanya lepas tu jadi sesak tu jadi agama Shinto, agama gapo dah. Lepas tu jadi syirik dan sebagainya, tu ke dia lah. Tapi asal-asal dia ajaran agama lah dah. Kalau orang etis lah, dia praktik agama ni ada kuat dalam Facebook gapo dah. Semua Kaabah lah, semua berhala serupa lah dia kata dah. Dia praktikkan Islam lah. Sebenarnya dia salah faham tak? Islam bukan sembah berhala, bukan sembah Kaabah dah. Tak sama lah. Sebenarnya kita sembah Allah, cuma tu isyarat untuk menyatukan umat Islam dah. Kalau tidak kak nak ngadap mana dah? Nak sembah mana, sujud mana, jadi kacau bila dah. Untuk penyatuan tu ditujukan pada Kaabah. Macam sebelum tu lah dibawa ke Baitul Maqdis. Baitul Maqdis lagi tak ada Kaabah pun tak ada dah. Kenapa menghadap Baitul Maqdis? Kerana Allah suruh. Sampai 18 bulan Nabi di Madinah. Di Madinah 18 bulan Nabi menghadap ke Baitul Maqdis. Semaya dah. Kaabah dulu tak ada. Pas lah ni pun tak ada Kaabah dulu. Bukan tuju mana-mana, asal ke Masjid Aqsa dah. Secara umum gitu dah. Gitu je. Lepas tu apabila 18 bulan baru menghadap ke Mekah dah. Jadi apa faedah kita? Nak buatnya bukan tuju kepada benda tokoh tubuh dah. Bukan Kaabah tu, yang tujuannya ialah penyatuan umat Islam dah. Yang pentingnya Allah istihad tu, rumah Allah dalam di Kaabah tu sekadar simbolik sebab Allah tu dah, tapi nak yang simbolik supaya menyatukan umat Islam dah. Dan ni kalau orang puja kubur, sembah kubur, sujud ke kubur, dia telah menganggap tuai punya kubur tu, tanah di kubur tu supaya Tuhan lah, supaya Allah SWT tu bahagian ni dah. Jadi syirik dah. Tahu Kaabah, kita tahu bah. Ada tahu kubur pula nah. Asalnya haram saja, tapi benda tu haram pun dia kata haram syirik kecil kalau tidak menganggap macam Tuhan pun dah. Kalau yang anggap macam Tuhan jadi syirik besar gitu je nah. Jadi benda tu tu benda dah kena faham dah. Jadi termasuklah faraid ni, ilmu faraid ni nak ceritanya. Kalau Allah tak ajar kita manusia ni benda ni pun tak nak fikir benda. Kalau tak royak betul dia akan jadi nuak cara ni jadi banyak cara. Jadi tak serupa berlaku dah mikir. Orang putih mereka bijak setara bijak je jadi bengok dah. Bak lesbian bak apa? LGBT ke apa dah. Dia tak boleh nak kontrol dah. Agak pun tak boleh kontrol dah. Dia tahun 87 berapa puluhan dulu dia telah mengharamkan agak dah. Kajian ayah haram arak tapi tak boleh kontrol kerana dia bukan atas nama agama, tak boleh kontrol dah. Okey, Allah Ta'ala yang maha tahu tentang siapakah yang berhak memperolehi harta peninggalan dan siapakah yang tidak berhak. Firman Allah Ta'ala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ala ya'lamu man khalaqa wa huwal latiful khabir. Apakah pantas Allah yang menciptakan itu tidak tahu? Dan dia maha halus lagi maha tahu. Surah Al-Mulk surah ke-7 ayat 14. Allah mencipta dia tahu lah yang untuk kebaikan umat dia, termasuklah ilmu faraid. Hal lain sama telah lagi lah. Ilmu faraid pun untuk kebaikan maksud manusia, untuk kebaikan manusia. Dengan ketentuan ini, perselisihan dan persengketaan dapat dihindarkan. Sebab yang merincikan dan menjelaskan bahagian-bahagian tersebut ialah zat yang hukumnya tidak terbantahkan sama sekali. Maaf, ada masalah. Dah terlepas ada. Mana kita ni. Okey. Jadi ketetapan Allah tu tidak boleh tolak. Jadi kita selesailah keadaan manusia ke pertikai banyaklah. Jadi Allah tetapkan. Jadi tak balaslah sepatutnya. Dari sinilah terlihat betapa pentingnya mempelajari ilmu yang mulia ini. Sejumlah hadis telah diriwayatkan mengenai keutamaan dan kepentingan ilmu ini, tetapi hadis-hadis tersebut tidaklah sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Apa yang telah dikemukakan tadi sudahlah cukup sebagai dalil, tetapi tidak mengapa kita kemukakan sebahagian hadis tersebut untuk mengingatkan kelemahannya saja. Di antara hadis kata keutamaan belajar faraid ini, walaupun lemah, cerita juga dah. Cerita tapi bukan cerita saja, cerita ngerajak kelemahan dia lah. Hadis diriwayatkan secara marfu' dari Abdullah bin Amr yang berbunyi, al-ilmu thalathah, wa ma siwa dhalika fa huwa fadlun, ayatun muhkamatun, aw sunnatun qa'imatun, aw faridatun 'adilatun. Ilmu tu ada 3 macam. Selain itu ialah tambahan saja, iaitu ayat muhkamat, iaitu ayat masalah internet. Internet pula masalah nak. Saat ni tak ada telefon. Okey tak. Jadi ilmu tu ada 3 macam. Selain itu ialah tambahan, iaitu ayat muhkamat, iaitu ayat yang jelas, tidak ada kesamaran dan hanya menunjukkan suatu pengertian. Sunnah yang sahih ataupun faridah, yang perbahagian harta warisan. Harta warisan yang adil lah. Jadi hadis ni dhaif. Hadis riwayat Abu Daud, Ibn Majah dan selainnya dengan sanad yang lemah. Hadis kedua, hadis diriwayatkan secara marfu'. Ya Aba Hurairah, ta'allamul fara'ida wa 'allimuhu fa innahu nisful 'ilm wa huwa yunsa wa huwa awwalu syai'in yuntaza'u min ummati. Wahai Abu Hurairah, pelajarilah faraid dan ajarkanlah, sebab sesungguhnya faraid ialah setengah ilmu. Ia akan dilupakan dan yang pertama kali dicabut dari umatku. Hadis ni dhaif, hadis riwayat Ibn Majah, Ad-Darqutni, Al-Hakim, Al-Bahaqi. Sila lihat perbahasannya dalam Al-Irwa Al-Ghalil, Imam Syekh Nasruddin Al-Albani. Yang ketiga, hadis yang diriwayatkan secara marfu' dari Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, ta'allamul Qur'an wa 'allimuhu an-nas wa ta'allamul fara'id wa 'allimuhu an-nas fa in imru'un maqbudun wa sayuqbadu hadzal 'ilmu min ba'di hatta yatanaza'a ar-rajulani fi faradah fala yajidani man yafsilu bainahuma. Pelajarilah Al-Quran dan ajarkanlah kepada manusia. Pelajarilah ilmu faraid dan ajarkanlah kepada manusia. Kerana sungguhnya aku akan datang manusia yang aku manusia akan mati dan ilmu ini akan diangkat setelah aku tiada. Sampai-sampai ada 2 orang yang bersisih tentang pembahagian warisan, namun mereka tidak menemukan orang yang dapat menjelaskan kepada keduanya. Hadis dhaif, hadis At-Tirmizi, Al-Hakim dan Bahaqi. Sila lihat Al-Irwa Al-Ghalil. Walaupun hadis ni dan nilainya lemah, tapi kerana banyak jalur periwayatannya, maka diyakini bahawasanya hadis tersebut ada asalnya. Maka kita kata tak kata palsu dah. Kita kata ada asalnya, maksudnya tak ingat lah. Kita kata lafaz tu mungkin tak berapa tepat tapi saling sokong menyokong kelebihan faraid. Ni digunakan dalam faedah amalnya, ulama kata boleh saling sokong menyokong dari segi keutamaan belajar faraid. Macam setengah tu ada juga mengaji hadis tapi dia cerita keutamaan belajar ilmu. Talabul ilmi fardhatun 'ala kulli muslim ni banyak dah. Wajib belajar tu, kewajipan belajar talabul ilmi, belajar ilmu ni fardhatun 'ala kulli muslim, fardu ke atas setiap muslim tu sahih dah. Ada hadis-hadis lain kan. Ada hak tambah itu walau bisin. Hak peliknya setengah tu kita pun tahulah yang ngaji hadis. Walau bisin ni ada ulama kata palsu dah nama. Tapi dia ni ngaji hadis tapi dia kata tambah walau bisin walaupun ke negeri Cina ni hadis lemah saja nak boleh kita riwayatkan gitu tak. Dia nak kata riwayat. Kali yang kata lemah tu tak apalah. Masalah dia ni bersungguh menang mempertahankan tu masalahnya. Mempertahankan hadis tu. Seolah-olah walau bisin ni ada asal macam mana? Tidak ada sokongnya. Ada sokongnya tu kelebihan ilmu. Kita kalau ada hadis nak cerita kelebihan ilmu tak apa. Tambah walau bisin tu kita tak boleh kata ada kelebihan ke Cina tu tak boleh. Ya ada benda yang kita ada tambahan yang sangat ganjil dalam ilmu hadis. Tapi tak apalah nak nyebut ini, kena faham kaedahnya. Hak berkaitan dengan harta warisan. Jika seorang meninggal dunia dengan meninggalkan harta, maka harta tersebut berkaitan dengan 5 hak. Yang sebahagiannya didahulukan daripada yang lainnya, sesuai urutannya dalam keadaan keterbatasan harta. Penjelasannya sebagai berikut.
Pertama, biaya pengurusan mayat. Jadi kita nak bagi harta saka ni kena ingat dulu tu. Ambil duit tu untuk urus biaya pengurusan mayat. Jangan duk bagi tu ke saka dulu dah. Selesai dulu pengurusan mayat. Ini ialah urutan yang dikemukakan oleh ulama mazhab Hanbali yang juga merupakan salah satu pendapat dari ulama mazhab Hanafi. Adapun jumhur ulama berpendapat pelunasan hutang lebih dahulu ke. Tapi ada kata hutang dulu dah. Ada kata urus mayat dulu dah. Duit ada tu sikit tu. Mana ada urus mayat dulu. Lepas tu baru bayar hutang dah. Tapi ada jumhur ulama ni kata bayar hutang dulu tu. Tak cukup tu habis hutang barulah ambil tengok siapa dia nak sedekah kau nak beri ke apa kau. Biar boleh urus mayat tu daripada anak beranak dia nak beri kau ikutlah. Dia kata gitu setengah gitulah. Setengah kata tak mengikut mazhab Hanbali dan mazhab Hanafi ni. Dia kata urus mayat ni biar cukup pitih tu untuk urus mayat. Lepas tu lebih tu baru cara bayar hutang. Kalau bayar hutang tak ada habis licin tu. Tak ada saka lah nak buat mana tak muka hutang banyak dah. Maksudnya biaya memandikan, mengkafankan, menguburkan dan sebagainya tanpa berlebih-lebihan dan tidak perlu kikir dalam menggunakannya. Jadi sebut sini mandi. Kita boleh upah mandi dah. Kalau tak beranak-beranak dia lah, orang lain suku cakap boleh kita upah mandi, kafan mayat boleh. Tak bayar dia dah. Lepas tu kubur mayat dia masuk gali kubur kau boleh bayar. Sini tidak ada solat jenazah tak ada sebut dia. Tak ada mazhab mana kata boleh upah, boleh bayar, boleh apa dah. Sebab itu tak molek beri pitih, moya, beri gula ke apa. Sebenarnya satu budaya yang tidak baik dah. Kena ubah lah orang Melayu sepatutnya. Tahulah boleh ubah bila no. Tak boleh ubah ke pula. Tapi benda tu tidak ada. Tak ada mazhab kita ke mazhab mana pun tak ada kata upah semaya ni dah. Ini lebih didahulukan daripada melunasi hutang dan selainnya. Sebab ini setara dengan pakaian bagi orang hidup. Yang tidak boleh ditinggalkan darinya untuk melunasi hutang. Betul-betul nak lunas hutang biar telanjang bogel bukan dia dah. Bayar hutang telanjang bogel. Kita kalau kita hidup tak menasabah dah. Begitu juga kalau dia mati pun tak menasabah nak tangguh hutang siapa ke telanjang bogel dah. Biarlah kai kafe selesai, tanah kubur selesai bab kubur tu. Hak lebih-lebih lagi kalau ada anak beranak kan usahalah. Bayar hutang kau nak cari dia tangguh dah hutang pok dia dah. Nak guna dah. Janganlah siapa kopok ni tak boleh nak selesai bab perkuburan dia dah. Selesai masalah nak kubur, nak semaya, nak gapo ni, nak mandi gapo. Bab tu tak lepas pakai dia dah. Kehormatan manusia dia. Jadi biarlah sahabat pengurusan mayat. Lepas tu barulah bayar hutang. Tak cukup lagi. Anak beranak dia dah tak tangguh ni nak guna. Yang kedua kena sesar dulu. Hutang-hutang yang berkaitan dengan harta peninggalan. Jangan duk bagi saka dulu. Selesai hutang-hutang lah. Misalnya hutang dengan gadai dari harta peninggalan dan sebagainya habis kagulah hutang-hutang dia. Ada cerita sini kau nak. Hutang ni hak diwajibkan Allah SWT seperti haji ataupun fidyah panggil puasa kau gapo tak bayar lagi kau dah. Semaya dak semaya fidyah tak boleh bayar semaya dah. Hak puasa ni ada dah. Kalau bicara mazhab kita dah. Jadi ataupun haji dah. Haji ni selesai dah kena sipes sebagai piti dia nak bayar upah haji badar ke apa dah. Yang ketiga, hutang-hutang tanpa jaminan yang menjadi tanggungannya. Maksudnya hutang yang tidak berkaitan dengan gadai barang peninggalannya. Baik itu berbentuk hak Allah Ta'ala seperti zakat. Ni kafarah atau puasa dah. Zakat kita bayar dah kena kira dulu dah. Maupun hak sesama manusia seperti pinjaman, upah dan sebagainya. Cari takut dia tak bayar upah siapa-siapa lagi. Anak dia kena cek. Jangan dia lorak bagi harta saka dulu. Tak selesai masalah. Beri pagi pengisytiharan. Siapa yang pinjam, siapa upah tak bayar lagi. Siapa-siapa gapo. Dia tak perlu tuntut dah. Istihar di masjid-masjid dan sebagainya lah. Yang keempat. Melaksanakan wasiat yang tidak lebih dari sepertiga dari sisa harta peninggalannya. Jadi lepas sudah lirah hutang-hutang habis licin bayar ni barulah 1/3 hak yang bersaka tu. Ayat kata wasiat tu. Wasiat ni bukan melibatkan orang hak berhak terima faraid ni. Orang suku Sakak yang tidak berhak terima faraid lah. Yang anak beranak juga tapi tak berhak. Boleh nah. Apa yang telah disebutkan berbentuk biaya pengurusan jenazah dan pelunasan hutang telah menjadi biaya yang dikeluarkan untuk keperluan jenazah yang tidak terelakkan. Itu tak boleh nak elak lah. Sedangkan sisanya ialah harta jenazah, di mana ia berhak untuk mendapatkan sepertiganya.
Para ahli fiqh telah sepakat pelunasan hutang lebih didahulukan daripada pelaksanaan wasiat. Jadi tak ada khilaf sikit Abu. Hutang selesai dulu baru cara ke wasiat. Wasiat pun 1/3 dulu selesai. Hal ini berdasarkan hadis riwayat Ali radhiyallahu bahawa ia berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam menetapkan bahawasanya hutang mestilah dilunasi sebelum wasiat. Dinilai hasan oleh Syekh Al-Albani, hadis riwayat Tirmizi, Ibn Majah dan Ahmad, lihat riwayat Al-Ghani. Hujah lainnya, sebab wasiat dan ini amal kebajikan. Dalam keadaan keterbatasan harta, maka tidak diragukan lagi pelunasan hutang lebih dahulukan daripada pelaksanaan wasiat. Alasannya pelunasan hutang ialah kewajipan dan itu lebih utama daripada amal kebajikan. Jadi wasiat ni untuk kebajikan lah, nak sedekah pondok ko, orang susah, orang miskin ko, sedekah gapo. Itu adalah kebajikan dah, tapi hutang ni benda wajib dah. Adapun lebih didahulukannya penyebutan wasiat daripada hutang dalam firman Allah Ta'ala. Min ba'di wasiyati yusi biha audain. Pembahagian-pembahagian tersebut di atas setelah dipenuhi wasiat yang dibuatnya atau dah setelah dibayar hutangnya. Disebut gitulah ikut ayat Quran ni. Sebab wasiat itu menyerupai warisan juga. Kerana wasiat diambil dan diserahkan pada pihak yang diberi wasiat tanpa imbalan dah. Sehingga terasa berat bagi ahli waris untuk mengeluarkannya dan wasiat itu dapat saja dilalaikan. Berbeza halnya dengan hutang sebab jiwa ahli waris berasa tenteram untuk melunasinya. Oleh kerana itu wasiat disebutkan terlebih dahulu sebagai dorongan untuk melaksanakannya dan sebagai peringatan bahawasanya itu sama dengan hutang dalam hal bahawa wasiat itu wajib untuk dilaksanakan atau segera dilaksanakan juga. Kadang disebut suruh segera wasiat tu bukan maksudnya hutang tu secara hutang ni pihak audain, sebut audain tu ke dia nak ayat bunyinya hutang ni biasa orang ni cara kalau orang tutup hutang mopok dia berhutang dia bayar dah. Tapi wasiat ni dia bahasa lain lah, dia bahasa deki lah, bahasa air apa lebih banyak ke pondok tu ke apa dah. Jadi dia memikir dah. Jadi dia, ayat tu nak cerita ni kaedah uslub bahasa Arab tu untuk menyatakan wasiat tu penting dah. Bukan nak katakan hutang tu bayar wasiat dulu baru hutang dak. Bayar hutang dulu baru wasiat. Sekarang ayat penting. Sebab itu Al-Quran ni nak istinbat hukum dia ada berapa banyak kaedah lah. Banyak kaedah bahasa Arab pun banyak kaedah. Bukan sekadar kita peh-peh diri mudah gitu dak. Tidak dak. Dia banyak lagi ilmu-ilmu adat lah. Sebab itu kita kata istihad tu tulisnya bukan ustaz contohnya cikgu ko, doktor ko, cik agama dengan bukan pendapat baru. Ia hanya kutip daripada kitab yang menyatakan semula pendapat ulama tu bukanlah benda yang kata istihad, itu sekadar pendapat ni. Ustaz kita pun gitu, bahkan ustaz kita banyak lagi berpendapat ke ada setengah-setengah daripada menyatakan pendapat ulama tu kena beringatlah. Payahlah menjadi mujtahid ni payah, bukan sekadar baca kitab apa saja baca ni menyatakan pendapat ulama je. Ni bukan istihad baru ni kan. Okey, gitu nak faham dah. Syarah As-Sirajiyah dah. Nama kitab. Okey, yang kelima. Kitab ni walaupun kita tengok hebat sebenarnya dia kumpul kan, dia susun balik dah. Kebanyakan kita lah ni jagalah boleh istihad, boleh istimbak dengan bahasa Arab yang tinggi tu. Kebanyakannya telah diselesai oleh ulama-ulama dulu. Kalau ada sikit pun ulama hebat yang hebat peringkat dunia zaman moden lah, ke tidak kan? Tak ada lah dah. Gitu. Hal lain tu sekadar menyatakan semula, korek semula sekadar kitab nama tu. Dia kata ni lebih baik dengan hujah gitu lah. Yang kelima, sisa harta peninggalan dibahagikan pada ahli waris yang berhak menerimanya sesuai dengan bahagian-bahagian telah ditetapkan dalam kitab Allah. Jadi hak ni lah hak kelima ni. Lepas apa? Pak kago dah. Satu urus mayat, biaya pengurusan mayat. Kedua hutang. Dah. Yang ketiga hutang tanpa jaminan ni, hutang jenis zakat ke, hutang Allah SWT dah. Haji begitu dah. Yang keempatnya wasiat. Sebelum bagi saka ni wasiat 1/3 selesai tu dulu dah. Kalau ada jangan lebih 1/3 lah. Maksimum 1/3. Kelima ni baru dah bagi saka ikut faraid dah. Inilah yang menjadi topik perbahasan kita hak nombor 5 ni baru nak bincang dah. Baru masuk tajuk kita kata dah.
Sebab masalah yang menyangkut harta warisan itu bercabar-cabar, mengandungi kerumitan dan sulit untuk membuat kesimpulan hukum istinbat. Bagi kalangan yang tidak mendalam pengetahuannya, bukan calon-calon orang, bukan ustaz saja dah. Ustaz ngaji gapo hadis kau gapo pun dah. Tapi bukan spesialis kita bidang faraid ini payah katlah dah. Di samping memerlukan dukungan pengetahuan tentang ilmu hitung matematik. Nak pandai matematik. Ustaz tak pandai matematik payah dah. Ngaji hadis ni matematik boleh ada dah. Tak boleh dah, you kena pandai matematik. Oleh kerana itu saya Abu Malik memandai perlu untuk membahas secara ringkas dan sederhana. Tidak memperlebarkan dan bertele-tele dengan memaparkan cabang-cabang perbincangan, tetapi sudah cukup dengan kalung yang dapat melingkari leher dah. Sekadar boleh leka-leka gitu dah. Lekat sudah dah. Yang ini poin-poin penting sajalah dah. Poin penting saja dah. Habis mencuba memusatkan informasi-informasi seputar warisan dalam bentuk bahagian-bahagian untuk menjelaskan bahagian-bahagian dari orang yang berhak menerima warisan dalam keadaan yang berbeza-beza dah. Sekadar faham umum gitulah. Di samping itu dengan mengemukakan kaedah-kaedah penting yang menjadi landasan pembahagian harta warisan kepada para ahli waris dan terkadang disertai contoh-contoh pada sebahagian permasalahan agar lebih mudah untuk faham. Itulah jawabannya. Habis itu kita saat ni okey, rukun warisan ni atas bagi faraid saka ni faraid ni telah disebutkan sebelumnya bahawasanya kata al-irth ialah sebutan untuk harta yang diwariskan dan juga digunakan sebagai sebutan mengenai hak pewarisan dan perpindahan kepemilikan kepada penerimanya. Berdasarkan hal ini, maka rukun waris ni, rukun faraid, rukun pewarisan ni ada 3. Jika semuanya ada, maka terjadilah pewarisan. Dan jika ada salah satu rukun yang tidak terpenuhi, maka tidak lagi terjadi pewarisan. Pertama, orang yang mewariskan. Kena ada orang yang mewariskan. Maksudnya orang meninggal atau yang dihukumi dengannya seperti orang yang hilang. Maksudnya kena betul lah, meninggal dunia lah. Kalau dia tak mati lagi, tak tahu dah. Tak boleh lagi dah. Dia betul-betul mati dah. Yang kedua, orang yang mewarisi ni. Maksudnya adalah ahli waris yang masih hidup. Bila dia tentu ahli waris hidup dah. Setelah kematian, orang yang mewariskan harta atau yang dihukumi sebagai orang yang hidup seperti janin ni. Betul-betul ada lah ahli yang berhak terima harta zakat ni. Ya, carilah. Ada adalah cerita Dr. Basit cerita dah. Dia ni kaya tak nikah gapo dah. Tak ada anak, tak ada gapo dah. Siapa kau mati tu? Anak beranak hang lain jauh-jauh lah, nak sepupu ke apa. Dia pergi jauh-jauh dah. Kira cari jumpa. Pok-pok Badui dia dalam depan pasir tu. Itulah cerita dia nak duduk pada pasir depan tu, dia boleh harta saka tu. Orang kata mu boleh sekian dia bagi pok dia tu. Tok hakim tu kata tak seka ambil sebahagian 1/3 tu ataupun bagi sikit-sikit buat masjid tu untuk sedekah pada si mati ni. Tak sibuk belakang macam-macam alasan dia. Ada kata anak ramah, ada keluarga ramah, ada masak dalam hutan. Hak ngelah yang kata abu buah kata. Buah ganas, buah lipat dia. Dia kata dia yang masih hidup, masa dia kaya tak cara kita sabuk dia. Kita susah hidup pada pasir tak ada cara dia. Dia mati boleh piti je kat kita. Tak ada pedah kita nak cara dia. Boleh jawab gitu dah. Pakak Syekh Badui ni bukan orang ngaji. Dia tak usah sedekah sikit. Padahal kalau dia sedekah sikit, ada keberkatan dah. Duit tak habis kosin. Ni tak tahu dah habis kosin. Peti banyak-banyak pun dah. Itulah. Itu masalah orang yang mewarisi dah. Yang ketiganya harta yang diwariskan. Biar ada harta dulu. Kalau bayar hutang habis licin, tak ada harta. Tak ada lah nak bagi zakat dah. Syarat pewarisan. Untuk terjadinya pewarisan disyaratkan 3 hal yang berkaitan dengan orang yang mewariskan dan orang yang mewarisi. Syarat-syarat tersebut adalah sebagai berikut. Pertama, telah nyata kematian orang yang mewariskan. Jadi keadaan yang sama dengan ini adalah orang yang telah dianggap wafat secara hukum. Seperti orang yang hilang lalu hakim menetapkan ia telah wafat. Contohnya kita bincang sebelum ni ada bincang 4 tahun ke atau negara 10 tahun ke. Atas keyakinan negara tu kata 4 tahun macam diputuskan oleh Umar Al-Khattab terhadap suami hilang tu. 4 tahun lepas tu baru 14 hari lepas tu pula dia kata ihdad dah berkabung
barulah habis. Lepas tu baru boleh nikah ataupun boleh ke mati sungguh dah dah. Ni pun satu cara dah. Kalau negara tu tak istihad lain, setahun ke apa, kena ada pengadilan lah, putus dah. Keadaan lainnya adalah seorang yang wafat menurut perkiraan, seperti jani yang gugur sebab tindak kekerasan terhadap ibunya yang mewajibkan denda berbentuk ghurah. Jadi dia kena cek lah mati wafat ke apa dah. Contohnya anak dia kandungan mati ke apa. Ada perbincangan lah macam mana. Al-ghurah ialah hamba saya lelaki atau perempuan yang dihargai dengan 5 ekor unta yang diambil oleh ahli waris si janin. Dia tahu lah baby pun ada perbincangan ni. Tak apa, kita tinggal dulu. Yang kedua, telah nyata kehidupan orang yang mewarisi. Setelah kematian orang yang mewariskan. Jadi hidup. Orang yang berhak timur saka tu hidup lagi lah. Jangan dia mati dulu dah. Dia mati dulu, lepas tu baru mati orang hak nak mewariskan. Tak boleh lah dia dah. Keadaan ni biarlah orang yang nak mewariskan kena mati dulu sebelum orang yang berhak terima warisan. Keadaan yang sama adalah seorang yang dianggap hidup menurut perkiraan, seperti jani yang lahir prematur dalam satu waktu yang warisan yang adil lah. Jadi kita kira ni menicau kau jani, maksudnya berat lah kita tak sampai tahap mikir tu. Dalam perut pun kira juga dah. Payah nak mikir kita dah. Hidup dulu kau mati dia perut, oh payah. Cuma lah ni kita kira keadaannya hak orang hidup dah. Hidup tu biar tentu dulu. Dia mati clear sebelum orang hak memberi wasiat tu mati dah. Baru boleh berhak terima dah. Yang kedua, hadis yang diriwayatkan secara marfu'. Tak. Hadis 10 di sebelah. Gini. Jani yang lahir prematur dalam satu waktu yang dapat dilihat bahawasanya jani tersebut masih hidup ketika orang yang mewariskan itu meninggal dunia. Cara dari perut dia. Pastilah hidup. Jani itu hidup ketika orang mewariskan itu meninggal dunia. Gitulah dia kata tak. Dari perut pecah kau ni. Letih kita nak. Yang ketiga, mengetahui unsur-unsur yang menyebabkan terjadi pewarisan. Maksudnya adalah pernikahan, kekerabatan atau walak, hubungan orang yang memerdekakan hamba saya dengan hamba saya yang memerdekakan. Dan sudah jelas kekerabatan itu iaitu sebagai anak, ayah, ibu, saudara atau pak saudara. Serta mengetahui titik temu antara orang yang meninggal dengan yang mewarisi hartanya. Macam-macam lah. Jadi walak ke apa ni, walak ni ceritanya bebas hamba ataupun orang yang walak kan. Dia melahirkan anak tu dia tak? Ada perbincangan dah tu tak? Tak apalah. Yang pentingnya kena tahu unsur-unsur lah, kena fikir siapa dia anak dia, siapa dia adik-beradik, anak gapo pun kira belaka dah. Anak tiri ke. Kena kira lah anak kandung ke apa, kena kira lah setara mana dah. Sebab-sebab pewarisan. Ibn Abidin Syarah Rabbiyah karya Al-Bardini dah. Al-Azbu Al-Faid. Jadi buat mata Rabbiyah. Mata Rabbiyah ni mata orang apa di pondok, itu mata ilmu faraid lah dah. Kita baca straight dah. Okey. Sebab-sebab pewarisan ni tadi secara bahasanya sebab ialah apa yang dapat mengantarkan kepada selainnya. Adapun menurut istilah, sebab ialah sesuatu yang keberadaannya mengharuskan keberadaan lainnya, dan ketiadaannya mengharuskan ketiadaan yang lainnya dengan sendirinya. Kalau ada dia baru ada benda lain, kalau tak ada dia tak ada benda lain dah. Sebab-sebab pewarisan ada 4. 3 hal telah disepakati, sedangkan yang satu lagi masih diperselisihkan. Jika ada salah satu dari sebab-sebab ini, maka pewarisan terjadi dengan sendirinya. Sebab-sebab pewarisan yang disepakati adalah sebagai berikut. Pertama, pernikahan. Kalau nikah-nikah, ada nak cucu kau gapo, ada bini ada gapo, barulah cerita-cerita bab apa saka dah, warisan dah, faraid. Suami isteri berhak memperoleh harta warisan dari pasangannya kerana adanya akad nikah yang sah. Walau belum pernah terjadi persetubuhan ataupun berdua-duaan sahaja dah. Atau belum berdua-duaan dah. Pada pembahasan tentang perpisahan antara suami isteri telah dikemukakan keputusan Nabi SAW perihal puteri wasik saat ditinggal mati oleh suaminya sebelum digauli lagi dah, bahawa ia berhak memperoleh harta warisan juga. Sahih hadis Abu Daud, At-Tirmizi, An-Nasai, Ibn Majah dah. Adapun pernikahan tidak sah, maka tidak ada hak pewarisan. Talak raj'i tidak menghalangi pewarisan. Kalau dia cerah, tidak bermati dah.
maka otin bini dia tetap masih isteri dia lagi lah. Nah, maka berhak terima pewarisan. Selama seorang wanita masih dalam waktu iddahnya dah. Waktu iddah tu maksudnya boleh tolak raj'i lah. Nah, tak habis lagi tempoh iddah je, masih lagi isteri lagi lah kita dah. Yang kedua, nasab keturunan. Hubungan di antara dua orang sebab kesamaan garis keturunan, baik dekat maupun jauh. Nasab ada 3 macam, iaitu usul pokok, iaitu bapa, datuk dan seterusnya ke atas. Ni hak paling hebat lah, usul pokok dia. Jepang ni kata boleh hal yang lain tu hak tinggi dah, iaitu bapa, datuk dan seterusnya ke atas. Yang kedua, furuk cabang, iaitu usul ni punca lah, kita punca ke atas ni. Yang keduanya anak, furuk cabang ni. Bukan tu maksudnya dia ni anak ke bawah dah, anak cucu dan seterusnya ke bawah, cicit dan seterusnya. Ni besar jugalah, dia boleh sekat orang lain ni. Lepas tu si hawashi pengikut, iaitu saudara dan anak-anaknya, adik-beradik lelaki dia ni. Anak-anak dia, sepupu, anak dara lah dah. Paman anak-anak saudara dia, paman pok saudara dan anak-anak pok saudara sepupu dia dah. Anak saudara, lepas tu sepupu dia dah. Ini ikut. Kalau tak ada benda halal, ada hak lagi lah. Mungkin tu hak boleh orang badui tu jauh-jauh. Allah Ta'ala berfirman, wa ulul arham min ba'dahum awla bi ba'din fi kitabillah. Orang-orang yang punya hubungan kerabat itu sebahagiannya lebih berhak terhadap sesamanya daripada yang bukan kerabat menurut kitab Allah. Surah Al-Anfal surah ke-8 ayat 75. Walak perwalian dah. Maksudnya ikatan sebabnya ialah kenikmatan yang diberikan oleh seseorang kepada hamba sahayanya dengan cara memerdekakannya. Barang siapa yang memerdekakan seorang budak lalu hamba sahaya itu wafat, maka hartanya menjadi hak tuannya yang telah memerdekakannya. Sebagaimana sabda Nabi SAW, innamal wala'u liman a'taqa. Sesungguhnya perwalian itu bagi orang yang memerdekakan hamba sahaya. Sahih hadis Bukhari dan Muslim. Jadi wali-wali tu tuai dia lah. Kalau hamba mati, harta hak wali hamba tu ada, kena suruh pada tuai dia balik. Sahih hadis Bukhari dan Muslim. Rasulullah SAW bersabda, al-wala'u luhmatun ka luhmatin nasab. Perwalian ialah hubungan seperti hubungan nasab. Dinilai sahih oleh Syekh Albani, Al-Hakim, Al-Bahaqi, Di wali-wali bagi hamba tu, dia macam keturunan nasab. Pasal dia pun jaga belakang dah. Nak nikah pun kena dia jadi wali dah. Hamba tuai dia lah. Namun ini adalah pewarisan dari satu arah saja. Wali dari mantan hamba sahayanya mewarisi harta hamba sahaya yang diberdekakannya. Tapi hamba yang diberdekakan itu tidak mewarisi harta tuannya. Gitu pula dah. Walaupun tuannya itu tidak memiliki ahli waris sama sekali dah. Tak boleh mewarisi pula hamba sahaya dah. Dia hamba dia. Gitu nak. Selain ketiga sebab tadi, ada satu lagi sebab keempat yang diperselisihkan ulama, iaitu poin selanjutnya. Jadi yang lepas ketiga ni perbincangannya aspek keselamatan. Lepas ni kita akan bincang. Yang keempatnya aspek keselamatan. Yang berhak mewarisi kerana sebab ini menurut kalangan yang berpendapat demikian dari ulama kalangan mazhab Maliki dan Syafi'i, iaitu ialah Baitul Mal. Disertai perincian mengenai hal itu dah. Kalau dia tidak Islam ke apa, yogi kepada Baitul Mal. Gitu lebih kurang dah. Hal-hal yang menghalangi warisan. Kita bincang lepas ni dah. Hal-hal yang boleh menghalangi pewarisan. Setakat itu sajalah perbincangan kita. Kita tangguh dengan suratul Asr dan tasbih far. Bismillahirrahmanirrahim. Al-'asr innal insana lafi khusr illa alladziina amanu wa 'amilus haqq wa tawassaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika subhanakallahumma wa bihamdika subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.